Han calon ini, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian pendebat dan juga pihak kementerian bahawa apa yang berlaku sebenarnya pemilihan ini berdasarkan umur. Bila berdasarkan umur, kita terdapat ataupun kita dapati calon-calon yang dipilih tadi terdiri daripada setengahnya pelajar-pelajar yang telah lama berhenti sekolah, berhenti masa tingkatan 3 atau darjah 6. Mereka ini sebahagiannya telah terlibat dengan unsur-unsur yang tidak sihat, penagih dadah, rempit, juvenile dan lain-lain lagi. Jadi bila mereka ini dipilih masuk bersama dengan pelajar-pelajar yang fresh sekolah, yang mempunyai disiplin yang baik, mereka inilah sebenarnya menimbulkan masalah di pusat-pusat latihan ini. Jadi apa pandangan Kota Raja mengenai hal ini? Terima kasih, Cik. Saya sebenarnya mengenai pemilihan ini, itulah saya katakan tadi, mungkin semasa kita merangka program ini, kita tidak mencerakinkan betul-betul sasaran kita itu. Sehingga kan kadang-kadang anak-anak yang di sekolah asrama yang sudah hidup daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di sekolah asrama juga mendapat surat untuk masuk ke camp PLKN ini, dan mereka tentulah tidak berapa gembira kerana mereka telah melalui sekurang-kurang sebahagian daripada kursus-kursus ini. Mengenai pemilihan mereka-mereka yang rasa saya tidak bersedia untuk masuk PLKN, saya kalau boleh, kerana tadi mendapat maklum balas yang mengatakan ibu bapa siapa yang dapat masuk sini patut rasa bertuah, dan ibu bapa pun seronok anak-anak mereka mendapat peluang. Maka kalau inilah begitulah maklum balas yang kita dapat, maka kita tidak akan mendapati satu masalah untuk mendapat pelatih, kerana kita hanya mengambil 20% daripada kohort umur 18 atau 17 tahun itu. Jadi mungkin pada peringkat permulaan ini ataupun bukan peringkat sekarang, kalau kita cuba melihat kepada sesiapa yang mahu masuk, ya, sesiapa yang mahu, kerana kita hanya mengambil 20%. Apa berlaku kepada 80% lagi? Saya juga tidak setuju sekiranya seorang itu telah berhenti pada umur yang muda. Kalau yang perempuan tu mungkin dah kahwin, kes yang dulu kita lihat, dia ada anak, dia tengah menyusukan anak, dia dikehendaki juga melaporkan diri. Tentulah ada pengecualian, ya, dan mereka ini tidak perlu kita hukum dengan khidmat masyarakat dan sebagainya, kerana mereka sudah ada tanggungjawab yang lebih berat. Beberapa hari yang lepas saya didatangi oleh satu keluarga miskin, anaknya mendapat tawaran untuk pergi ke kamp di Lumut, ya, dan dia merayu bahawa dia daripada keluarga miskin dan dia tidak ada wang untuk membeli pakaian anaknya kerana yang ada di rumah itu semua lusuh. Jadi kalau nak masuk, nak pakai pakaian, dia kata pakaian dalam dan sebagainya, maka dia bertanyakan sama ada kita menyediakan keuangan untuk membantu dia. Hingga kan nak pergi hantar anak ke stesen bas itu pun, pusat pungutan itu pun dia tidak mampu. Jadi allowance yang diberi itu hanya akan diberi setelah mereka masuk. Jadi saya ingat di antara perkara untuk keluarga miskin, perkara ini mestilah juga dipertimbangkan. Saya tahu orang-orang yang ada anak-anak di sekolah asrama, dia tahu bagaimana sebelum bermulanya dia masuk ke asrama, dia mesti ada beberapa perkara untuk selesa bergaul dengan kawan-kawannya dan tidak ada rasa rendah diri di kalangan kawan-kawannya. Jadi juga saya bersetuju dengan Syed tadi yang mengatakan bahawa sekiranya kita tidak menapis ataupun menyaring pelatih-pelatih ini, mungkin kita akan ada kita nak kata penjenayah pun pada umur itu. Mungkin juga yang tegar, yang apabila masuk ke sana, kesan negatifnya ke atas pelatih-pelatih lain itu akan terkesan juga kepada anak-anak yang agak naif di dalam kehidupan ini. Jadi dengan itu saya cuma ingin menyebut lagi satu mengenai khidmat masyarakat. Saya ingin bertanya, sekiranya kita ada khidmat masyarakat ini yang sekarang ini kita tidak tahu bagaimana, apakah yang akan dikenakan. Kalau ianya ringan daripada 3 bulan, sebab 3 bulan itu satu jangka masa yang agak panjang bagi setengah pelatih dan ibu bapa,
mereka mungkin memilih untuk tidak pergi ke camp, untuk join, untuk masuk bersama dalam PLKN ini, kerana khidmat masyarakat yang ditawarkan itu mungkin lebih ringan dan lebih mudah untuk mereka menunaikannya. Dan saya tidak bersetuju kalau tadi dikatakan oleh Mas bahawa kita tidak boleh memberi kerja-kerja kepada khidmat masyarakat, mereka tidak boleh di tempat yang terbuka, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, ya. Kerana elemen ini, khidmat masyarakat ini, kita tadi ubah daripada menghukum, ya, kepada untuk mendidik, ya. Di antara, bagaimanakah kita tahu bahawa mereka ini sengaja tidak mau masuk, ya, dan memilih untuk buat khidmat masyarakat? Ada kes-kes yang sengaja kerana mereka ada pilihan yang khidmat masyarakat itu lebih ringan daripada dipenjarakan dan denda, maka ia mengambil jalan yang mudah untuk buat khidmat masyarakat. Bagi saya mesti ada sedikit elemen menghukum secara secara lembut, ya, kerana jika dia rasa malu untuk buat kerja atau untuk membuat khidmat masyarakat, kerana dia akan juga memberi benteng kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu kesalahan. Kalau kita lihat di dalam hukum Islam misalnya, ya, berzina, ya, kenapa elemen dihukum, ya, dibuat di khalayak ramai? Kerana dengan mendedahnya kepada khalayak ramai, perasaan malu itu ada, menjadi pendidikan kepada orang ramai supaya tidak melakukan perkara yang sama. Tetapi sekiranya kita menghukum seseorang itu, dan setiap kali kita menghukum, kita melindunginya, maka tidak ada pengajaran yang didapati daripada situ. Penjelasan sikit. Kota Raja, terima kasih Datuk Speaker. Berkaitan dengan soal apa bentuk khidmat masyarakat yang nak dilaksanakan dalam pindaan ini yang belum jelas, adakah Kota Raja bersetuju supaya, oleh kerana kerajaan sekarang ni dia begitu berminat dengan KPI ni, jadi wujudkan satu sistem KPI, bukan untuk menteri, timbalan menteri, perdana menteri dan sebagainya, tapi untuk sistem khidmat masyarakat ni supaya dia tahu apa benda yang nak dibuat. Maksudnya kalau gotong royong daripada satu tempat ke satu tempat mesti dibersihkan, jadi kita lihat KPI tu. Jadi adakah sistem KPI itu boleh dilaksanakan dalam khidmat masyarakat supaya penilaian oleh pihak-pihak tertentu itu lebih jelas dan lebih berautoriti? Mohon penjelasan. Saya kira, terima kasih Kuala Kedah. Saya kira apa-apa pun penilaian yang kita buat perlulah berdasarkan, mestilah evidence based, mestilah berdasarkan kepada empirical, ya, tidak secara subjektif. Jadi saya tidak tahu bagaimana ia akan dilakukan, tetapi tentulah kita boleh mengukur hasilnya. Serupa juga dengan hasil PLKN ini. Bila semua orang bercakap mengenai betapa berjayanya program PLKN ini, maka apakah ukuran kita? Ya, adakah kita membuat satu kajian ke atas 20% yang tadi 450,000 orang daripada pelatih ini yang telah keluar, dan apa kesan jangka masa panjang ke atas mereka? Kalau kita buat setakat kaji selidik selepas kita keluar, kalau kita dapat satu camp yang selesa, semua kemudahan itu cukup, kita dapat jurulatih yang baik dan sebagainya, tentulah pengalaman itu pengalaman yang menggembirakan. Tetapi kalau kita mendapat satu camp seperti disebut tadi di Rembau itu, dengan kemudahan tandas yang substandardnya, dan ada juga mungkin sedikit gangguan seksual dan sebagainya, tentulah pengalaman kita tidak menyenangkan. Oleh itu kajian yang hendak kita lakukan betul-betul rawak, betul-betul rambang, ya, dan mestilah ada secara objektif untuk kita katakan bahawa ya, kita telah membelanjakan hampir 700 juta setahun, dan kesan patriotismenya, kesan perpaduannya, karakter pembinaan jiwanya begitu mantap. Tapi sebab seperti yang kita tahu,
kerana ada elemen motivasi di sini, sekiranya tidak berlaku perubahan dalaman, kita dengar daripada pakar-pakar motivasi, biasanya kesan motivasi ini tidak lama. 3 bulan dia kena pergi recharge. ESQ 165 yang hebat itu pun dia kena pergi recharge. Kerana apa? Kerana ia adalah motivasi daripada luaran, tidak ada perubahan dalaman. Dengan itu saya ingin menyokong perubahan ataupun pindaan di dalam rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih.